Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita berjumpa dalam video pada hari ini, insya-Allah. Baik, seperti biasa, insya-Allah Ustaz akan menerangkan bagi sedikit tajuk untuk hari ini bagi mata pelajaran Akhlak Islamiah tahun 2, insya-Allah. Dan untuk video kali ini, Ustaz akan menerangkan tentang pelajaran yang pertama, iaitu adab dalam kehidupan seharian. Okey, baik. Dalam pelajaran pertama ni terdapat dua adab yang perlu kita belajar, dan untuk hari ini Ustaz akan menerangkan tentang adab yang pertama, iaitu adab berpakaian. Macam mana kita nak pakai baju. Nak pakai baju pun dia mempunyai adab-adab yang tertentu, insya-Allah. Untuk adab berpakaian ni Ustaz bahagikan kepada dua bahagian lah. Dua bahagian video dan insya-Allah untuk video kali ini adalah bahagian pertama, dan insya-Allah untuk minggu hadapan adalah bahagian yang kedua, insya-Allah. Baik. Jadi kenapa Ustaz bahagikan tajuk ni kepada dua bahagian? Sebab apa? Sebab tajuk ni dia agak besar, jadi Ustaz bahagikan kepada dua bahagian untuk memudahkan anak-anak murid Ustaz dapat memahami dengan lebih jelas. Dan apabila kita buat latihan, kita tahu latihan ni bahagian 1 ataupun bahagian 2, insya-Allah. Baik, jadi Ustaz nak bantu anak-anak murid Ustaz supaya dapat memahami dan macam mana kita nak aplikasi adab berpakaian ni dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okey, baik. Kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Okey, kita akan tengok yang pertama, adab berpakaian. Di sini Ustaz sediakan dalam bentuk gambar rajah. Gambar rajah maksudnya anak-anak murid Ustaz boleh nampak lah apakah adab-adab berpakaian. Baik, di sini Ustaz menyenaraikan 5 adab-adab berpakaian yang ditetapkan oleh Islam kita lah, insya-Allah, agama kita. Baik, kita akan tengok satu persatu adab-adab berpakaian. Macam mana kita nak pakai baju dengan betul menurut agama Islam. Baik, yang pertama sekali Ustaz tulis di situ adalah, ni anak-anak murid Ustaz boleh take note lah. Boleh take note ataupun tulis dalam buku masing-masing. Yang pertama adalah mulakan dengan berdoa. Jadi kita nak memakai baju ni, kita kena mulakan dengan membaca doa. Apakah doa tersebut? Nanti Ustaz akan ajar selepas ni, insya-Allah. Nanti kita akan baca bersama-sama lah, insya-Allah. Baik, jadi nak pakai baju ataupun seluar ataupun pakaian lah, pakaian kita dalam seharian ni, kita kena membaca doa. Jadi dalam Islam ni, apa-apa kita nak buat sesuatu pun, kita perlu mulakan dengan membaca doa. At least pun kita kena sebutlah Bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Contoh yang lain apa? Bangun tidur, ada doa dia. Naik kenderaan, ada doa dia. Nak makan, ada doa dia. Doa selepas makan pun ada. Nak masuk tandas pun ada doa. Jadi nak pakai baju kita pada hari ini pun, kita kena mulakan dengan doa. Jadi itu adalah adab yang pertama lah. Adab berpakaian yang pertama adalah kita kena mulakan dengan berdoa. Okey, baik, insya-Allah. Seterusnya, adab berpakaian yang kedua. Adab berpakaian yang kedua adalah mendahulukan anggota kanan. Apakah maksud mendahulukan anggota kanan? Jadi untuk kita memakai baju kita pada hari ini, kita kena mulakan dengan sebelah kanan dulu. Ni tangan Ustaz sebelah kanan ni. Kita kena mulakan dengan sebelah kanan. Jadi nak pakai baju, kita kena mulakan sebelah kanan. Nak pakai seluar, kena mulakan sebelah kanan. Nak pakai kasut, sebelah kanan. Kita mulakan dulu dengan kanan. Sebab apa? Sebab itu adalah sunnah. Nabi suka buat itu. Kita mulakan dengan anggota kanan. Baik, itu yang kedua. Kita mendahulukan anggota yang kanan. Baik, yang ketiga pula, adab berpakaian yang ketiga adalah menanggalkan dari sebelah kiri. Baik, jadi kita nak buka baju, kita nak buka seluar, kita nak buka apa-apalah pakaian kita, kasut, kopiah ke apa. Kopiah saya tak tahulah sebelah kiri belah. Mungkin kita boleh buka guna tangan belah kanan kot. Buka menggunakan tangan belah kiri ke kan. Jadi kita nak membuka pakaian kita, kita kena menanggalkan dari sebelah kiri. Maksudnya nak buka baju, kita mulakan dengan tangan kiri, baru tangan kanan, baru kepala kita dan sebagainya.
Itu adab dalam berpakaian. Iaitu mula-mula kita kena berdoa. Yang kedua kita kena buat apa? Yang kedua kita kena mendahulukan anggota kanan. Nak menanggalkan baju kena anggota yang belah mana? Yang belah kiri. Dan yang keempat, adab berpakaian yang keempat adalah menjaga kebersihan pakaian. Yang ni penting. Sebab apa? Sesungguhnya pakaian ni sebenarnya kita kena buat aktiviti selain kita nak keluar pergi shopping mall ataupun aktiviti-aktiviti lain. Pakaian juga kita nak membawa dalam solat. Kita nak berjumpa dengan Allah. Kita nak buat ibadah. Jadi pakaian kita kena sentiasa bersih. Ni kadang-kadang ni lah anak-anak murid ustaz yang laki ni masuk tandas. Ni ustaz ceritalah. Masuk tandas apabila buang air kecil, pakai kencing berdiri gitu je lah. Kan? Apabila kita berkencing berdiri tu, sesungguhnya air kencing tu dia menitik terkena dengan pakaian kita. Jadi pakaian kita tu telah menjadi kotor dan tidak boleh dibawa dalam solat. Jadi kita kena tengok tu. Apabila kita bawa najis dalam solat, maksudnya solat kita tidak sah. Jadi sia-sialah solat kita. Jadi benda tu kita kena jaga. Kita kena pastikan pakaian kita sentiasa bersih. Jadi Ustaz nak anak-anak murid Ustaz, kalau pakai baju dekat rumah pun biarlah sentiasa bersih. Pakai baju nak tidur ke kena baju yang bersih dan sebagainya. Itu adalah adab yang keempat. Okey, baik, adab berpakaian yang kelima. Yang ni yang terakhir lah Ustaz senaraikan. Ini adalah berpakaian dengan kemas. Jadi kalau kita nak pakai sesuatu pakaian tu biar nampak kemas, biar nampak handsome, biar nampak cantik. Biar nampak kemas lah. Maksudnya kita tengok, orang tengok kita ni sedap mata memandang. Tak nampak selekeh, tak nampak kotor dan sebagainya. Jadi kita tengok, kalau anak-anak murid Ustaz tengok Ustaz lah, nampak Ustaz selekeh tak? Ustaz nampak macam kemas kan. Pakai baju, ada collar, letak butang penuh, pakai kopiah. Walaupun Ustaz tak shave hari ni, Ustaz nampak handsome. Betul kan? Betul. Kalau betul, katakan setuju. Ustaz nampak handsome dan kemas. Jadi dalam Islam, adab berpakaian yang kelima adalah berpakaian dengan kemas. Jadi kalau Islam tu nak tunjuk contoh dekat agama lain, bahawa penganutnya semua orang-orang yang kemas. Jadi kita dapat tunjuk contoh yang baik. Okey, baik. Itu adalah adab-adab berpakaian dalam Islam. Jadi ada 5 perkara. Okey, kita mula balik lah. Yang pertama dengan berdoa. Yang kedua adalah mendahulukan anggota kanan. Yang ketiga adalah menanggalkan pakaian dari sebelah kiri. Yang keempat menjaga kebersihan. Yang kelima adalah berpakaian dengan kemas. Okey, itu adalah adab yang ada dalam adab berpakaian. Baik, kita tengok yang seterusnya. Doa ketika berpakaian. Kita nak pakai baju ni, dia ada doa. Baik, dekat sini Ustaz sediakan satu video petikan daripada animasi Alif dan Amani. Baik, sama-sama kita tengok, menonton dan bersih betul pakaian awak hari ni. Sudah tentulah Amani. Saya membaca doa sebelum memakai pakaian saya. Oh, begitu. Bagaimana doa sebelum memakai pakaian ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma walahu. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma walahu.
Dengan namamu ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Okey, baik. Jadi kita nampak alif lah kan. Amani tanya dekat alif. Wow, nampak kemas dan bersih lah pakaian alif hari ni. Jadi alif kata sebab apa? Sebab tadi sebelum dia pakai baju tu, dia membaca doa. Okey, baik. Lagi sama-sama kita baca doa lah. Yang apa yang diungkapkan oleh alif tadi. Baik, kita tengok slide yang sebelah. Okey, ya Ustaz sediakan. Ini untuk tontonan kita bersama lah. Tadi alif baca tu terlalu laju. Jadi kita akan baca doa bersama-sama. Okey, kita nak baca doa, kena mulakan dengan bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Ikut Ustaz Okey. Ni kita baca doa. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairihi ma huwalah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Okey, ulang sekali lagi. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Okey, itu adalah doa ketika memakai pakaian. Baik, kita tengok maksudnya bersama-sama. Dengan nama Allah, ya Allah, aku minta kepadamu dari kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pakaian ini dan dari kejahatan apa yang ada padanya. Jadi doa ni kita tahu, kita nak mohon pada Allah supaya apa kebaikan yang ada kat pakaian ni. Contohnya pakaian ni bersih, pakaian ni smart, pakaian ni cantik. Kita doakan supaya cantiknya pakaian kita ini, Allah bagi cantik tu kat kita. Kalau kotor pakaian kita ni, jahat, contohnya kotor, terkoyak ke apa ke, kita minta Allah jauhkan dari diri kita lah. Maksudnya apa? Maksud kat sini kita doa apa yang baik je kat pakaian kita ni, bagilah kat kita. Mana yang buruk pakaian ni, minta Allah jauhkan. Jadi itu cara kita berdoa kepada Allah. Jadi adab yang pertama tadi kan, adab berpakaian yang pertama adalah membaca doa. Ini adalah doa ketika memakai pakaian. InsyaAllah Ustaz akan bagi nanti dalam bagi salinan ni dalam grup WhatsApp untuk anak-anak Ustaz praktik di rumah nanti, insya-Allah. Baik. Seterusnya, okey, hukum berpakaian. Jadi apakah hukum kita berpakaian ni? Kita kena tahu. Adakah dia sonok-sonok je pakai ataupun sebagainya. Baik, kita akan tengok apakah hukum berpakaian menurut Islam. Hukum berpakaian menurut Islam adalah wajib. Wajib ni maksudnya kita kena pakai. Pakai apa yang telah ditetapkan oleh Islam. Okey, jadi kat sini Ustaz kata wajib memakai pakaian yang menutup aurat. Apakah itu aurat? Lagi Ustaz bagi tahu. Laki kena pakai baju macam mana, perempuan kena pakai baju macam mana. Okey, baik, kita akan tengok. Jadi anak-anak Ustaz kena tahu hukum berpakaian adalah wajib. Wajib apa? Wajib menutup aurat. Baik, kita tengok seterusnya. Cara-cara menutup aurat menurut Islam. Baik, Islam dah tetapkan, agama kita telah tetapkan. Lelaki kena pakai macam ni, perempuan kena pakai ni. Kita kena tengoklah. Kita kena tengok. Baik, untuk lelaki, kita mulakan untuk lelaki dululah. Untuk lelaki, Islam tetapkan kita perlu memakai pakaian menutup aurat adalah auratnya dari pusat hingga ke lutut. Pusat tahu kan? Pusat yang ada kat tengah-tengah kat perut tu. Dari pusat hingga ke lepas lutut. Jadi kalau kamu tengok
pusat lutut, ustaz perlu pakai baju tak? Kalau kita ni dalam Islam kata pusat ke lutut, tapi kita sebagai manusia yang bertamadun, kita ada sifat malu lah nak tunjuk badan ke orang. Malu sangat. Pergi ke sekolah tak pakai baju. Nampak macam tak smart pula kan. Jadi kita pakailah baju, tutup lah sikit badan tu. Jadi kalau kita buka ni tak haram. Maksudnya boleh je buka. Tapi kita malu jugalah. Kadang-kadang badan kita tu kalau rasa handsome sangat tak pakai baju, boleh je, tapi tak boleh, kena pakai juga. Sekolah tetapkan kena pakai baju sekolah full, baju, seluar, kasut semua. Jangan kamu pergi sekolah tak pakai baju pula. Nanti cikgu, ustaz kejar lagi. Kena lagi apa-apa. Jadi dalam Islam pakai pakaian yang menutup aurat, iaitu aurat daripada pusat hingga ke lutut. Kalau duduk kat rumah pakai seluar, contohnya panas kan, kamu duduk kat rumah panas tak pakai baju tak salah. Jadi tak haram lah. Kita pakai seluar saja yang tutup dari pusat hingga ke lutut, jadi hukumnya haruslah, maksudnya tak haram. Boleh je pakai. Kalau kat rumah tak pakai baju, nak relax-relax depan TV tak pakai baju kan, boleh, dibenarkan. Baik, kalau perempuan pula, aurat dia dari mana? Seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Muka kita ni, dan juga tapak tangan. Ni tangan lah, maksudnya tangan ni. Ni dari buku ni sini ke depan ni boleh buka. Jadi macam kita tengok ustazah kita kat sekolah, kita nampak muka dengan tapak tangannya, yang lain semua tutup. Kaki pun pakai stokin. Sebab apa? Sebab itu yang dituntut oleh Islam, kena menutup aurat. Kalau perempuan ni dia lebih banyak lah. Kena pakai tudung, kena pakai baju lengan panjang, kena pakai kain, pakai stokin. Jadi nampak muka saja ni. Muka kita ni, muka ni, muka. Muka nampak, mata nampak, hidung nampak, mulut ni. Telinga pun tak nampak. Macam tu je. Kalau perempuan lah. Macam tu. Dan juga tapak tangan. Itu yang dituntut di dalam Islam. Okey. Itu adalah cara-cara menutup aurat menurut Islam. Jadi Ustaz harap semua faham lah setakat tu. Had aurat bagi lelaki pusat hingga ke lutut, dan perempuan adalah semua tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey, seterusnya. Ciri-ciri pakaian mengikut Islam. Ini Ustaz buat terjemahannya, Jawi dengan Rumi. Nanti boleh tengok. Tu terlindung sikit lah. Boleh kot. Nanti Ustaz beritahu. Okey, yang pertama, ciri-ciri pakaian menurut Islam, mestilah menutup aurat. Itu yang pertama. Tadi adab adab. Yang ni ciri-ciri. Okey, mestilah menutup aurat. Okey, pakaian menurut Islam. Yang kedua, bersederhana. Tak pakailah kan baju-baju pelik-pelik kan. Baju tu koyak kat ketiak, baju seluar koyak sini. Jadi kita pakai standard lah. Pakai macam biasa, sederhana. Yang ketiga adalah bersih dan kemas. Pakai baju bersih. Boleh buat solat mudah nanti. Dan yang keempat adalah warna yang sesuai dan selesa. Pakailah warna, janganlah pakai warna-warna kuning highlight tu kan. Warna kuning sakit mata kan. Kita pakailah macam ni, ungu, biru, merah. Nampak warna yang sesuai dan juga selesa. Okey, baik. Jadi insyaAllah nanti Ustaz akan bagi latihan kepada anak-anak murid Ustaz. Ustaz nak anak-anak murid Ustaz dapat menonton dan memahami tajuk kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi hari ini adalah adab berpakaian bahagian 1, insyaAllah. Baik, itu adalah ciri-ciri tadi. Baik, kita akan tengok. Okey. Jadi untuk video hari ini, pelajaran hari ini, insyaAllah telah sampai ke penghujungnya. Dan insyaAllah untuk kefahaman yang lebih lanjut, anak-anak Ustaz boleh ulang balik video ni dari awal. Kita belajar, kita cuba fahami dan cuba jawab soalan yang akan Ustaz berikan. Dan insyaAllah sampai jumpa lagi dalam video yang akan datang. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung dalam bahagian yang kedua. Jadi Ustaz harap anak-anak Ustaz dapat menerima ilmu ini dengan bersungguh-sungguh dan boleh aplikasi dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Baik, sampai di situ saja. Jumpa lagi
Assalamualaikum.